The lasers flash for just a couple seconds. They are still fighting fires tonight on the Hawaiian island of Maui. If anybody's still out here, the fire is on Front Street and it is time to go. 8 Ogos 2023 menyaksikan kebakaran besar yang memusnahkan kawasan perkampungan bersejarah di Lahaina yang terletak di sebelah barat pesisir Kepulauan Maui, Hawaii. Apa yang menjadi persoalan adalah tersebarnya video di media sosial tentang penggunaan laser yang menyebabkan kebakaran tersebut. Beberapa negara telah mengkaji dan membangunkan teknologi yang dikenali sebagai senjata tenaga terarah atau Directed Energy Weapon (DEW). DEW memfokuskan tenaga elektromagnetik yang banyak ke arah satu sasaran dalam beberapa bentuk iaitu cahaya laser, gelombang mikro dan gelombang bunyi. Gelombang tenaga elektromagnetik adalah lebih laju daripada kelajuan cahaya. Oleh itu, DEW adalah lebih pantas daripada senjata konvensional lain. Selain itu, senjata-senjata konvensional sudah mencapai tahap tertinggi dari segi kemampuannya, menyebabkan pembangunan senjata directed energy sebagai alternatif untuk digunakan semasa perang. Amerika Syarikat membelanjakan 1 bilion setiap tahun untuk penyelidikan melibatkan DEW. HAARP atau HARP pula ialah pemancar radio yang sangat berkuasa dan boleh mengganggu atmosfera bumi. HARP banyak dikaitkan dengan bencana alam yang dahsyat. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat benarkah teknologi DEW dan kebakaran di Hawaii serta teknologi HARP menjadi punca perubahan cuaca dan mampu menghasilkan tenaga pemusnah. Teruskan menonton. Senjata tenaga terarah atau Directed Energy Weapon (DEW) ialah senjata yang menggunakan tenaga elektromagnetik yang difokuskan untuk menyerang atau memusnahkan aset-aset musuh. Ia adalah sejenis tenaga yang terkumpul yang akan dipancarkan ke lokasi musuh dari jarak jauh. Tidak seperti senjata konvensional yang menggunakan peluru, DEW mampu menyekat kemarahan musuh dengan merosakkan peralatan elektronik seperti drone atau menghancurkan senjata musuh secara langsung dengan tenaga haba yang tinggi. Sejarah pembangunan senjata DEW. Pada hari ini, konsep senjata DEW seperti laser kedengaran seperti science fiction, akan tetapi idea tersebut bukan suatu yang baru kerana sudah banyak kajian penyelidikan dilakukan. Legenda menyatakan Archimedes melakukan eksperimen menggunakan konsep pengumpulan tenaga ini dengan menyusun cermin untuk memfokuskan cahaya matahari bagi membakar kapal-kapal kepunyaan Empayar Roman pada tahun 212 sebelum Masihi. Nikola Tesla menghabiskan masa selama 30 tahun mengkaji tentang bagaimana pancaran partikel zarah bercas bergerak melalui udara, dan satu penyelidikan tentang sistem pengumpulan tenaga dipanggil Telephos diterbitkan pada tahun 1934. Malah, Tesla mengkaji pembinaan pelbagai senjata menggerunkan sewaktu separuh kehidupan akhirnya. Untuk tempoh 40 tahun selepas itu, penyelidikan dan pembangunan berkenaan DEW dimulakan di pelbagai negara seluruh dunia dengan bajet bernilai berbilion dolar. Malah, Rusia juga telah menggunakan senjata laser dinamakan sebagai Perevet dalam perang di Ukraine. Ia dapat merosakkan satelit yang berada di altitude 1,500 km. Terdapat banyak konsep DEW yang didapati berjaya dengan kontrak pembinaan prototipe juga diberikan kepada syarikat terkemuka. Jika dibandingkan dengan peluru berpandu hypersonik yang berkelajuan 10 kali dari kelajuan bunyi, jarak yang telah dilalui oleh peluru berpandu ini hanya 10 cm berbanding laser DEW yang telah sampai ke sasaran sejauh 10 km. DEW ini boleh bergerak dengan kelajuan 300,000 km sesaat. Tambahan lagi, senjata DEW tidak memerlukan peluru, oleh itu tidak memerlukan pembuatan yang banyak dari kilang untuk diangkut ke lokasi peperangan. Cahaya laser juga tidak dipengaruhi oleh graviti serta angin dan bergerak dalam keadaan lurus dan tepat mengenai sasaran. Ia akan mengakibatkan kemusnahan dalam bentuk kebakaran akibat tenaga haba yang tinggi. DEW juga boleh digunakan dalam bentuk gelombang mikro untuk merosakkan alatan elektronik musuh atau sistem jamming elektromagnet. Oleh itu, berbanding senjata konvensional yang lain, DEW memberi serangan sepantas kelajuan cahaya, tepat, boleh merangkumi kawasan yang luas, kos operasi yang lebih rendah tanpa had peluru, mudah dari segi logistik, boleh menyerang banyak musuh dengan pantas, dan tahap kemusnahan boleh dikawal mengikut sumber tenaga yang digunakan. DEW boleh dianggap sebagai revolusi dalam senjata peperangan pada masa akan datang. Tentera Amerika Syarikat sudah mula membuat ujian terhadap prototipe DEW sejak tahun 2014 yang kebanyakannya digunakan untuk memusnahkan drone. Sebagai contoh, prototipe Thor sudah 2 tahun diuji oleh Tentera Udara Amerika Syarikat.
Kim, the tactical high-power microwave operational responder, easier to remember by its nickname Thor, is dropping the hammer on drones. Tentera Udara Amerika Syarikat juga telah menerima senjata laser bertenaga tinggi yang dapat dipasang pada pesawat tempur F-16 dalam bentuk kapsul dari syarikat Lockheed Martin untuk diuji. Selain itu, negara-negara seperti China, Rusia, India, Iran, Korea Selatan, Perancis, Turki, Israel dan Jerman turut berlumba-lumba dalam kajian teknikal melibatkan DIU. Menariknya, segala kemampuan yang boleh dilakukan dari teknologi ini nampaknya seakan-akan terjadi di dalam kebakaran ini. Apa yang berlaku di Maui? Oh, we made it. We got a line on the road now. Somebody's down right here. Yeah, somebody's down. We cannot do nothing for her. What the fuck, dude? Just go. Kita dapat lihat teknologi ini sangat hebat dan ia telah pun diuji sama ada diberitahu kepada dunia ataupun tidak. Dan apa yang berlaku di Maui dengan beberapa bukti gambar dan video menunjukkan kesan penggunaan teknologi ini berlaku di sini. Kebakaran besar telah memusnahkan perkampungan bersejarah Lahaina di Kepulauan Maui yang mempunyai jumlah penduduk kira-kira 13,000 orang pada 8 Ogos 2023. Lahaina adalah ibu kota kepada Hawaii sebelum diambil oleh Amerika Syarikat. Tragedi ini adalah kebakaran paling buruk di Amerika Syarikat dalam tempoh 100 tahun. Kebakaran ini berlaku semasa musim kering dengan angin yang kuat. Kebakaran bermula awal pagi kira-kira pukul 6.30 merebak ke arah barat dan pelabuhan menyebabkan lebih 2,700 struktur bangunan musnah, iaitu 86% ialah kediaman penduduk dengan kematian dicatatkan sudah melebihi 115 orang dan 1,130 orang tidak ditemui. Apa yang menjadi persoalan kepada umum ialah pada hari kejadian, siren amaran kecemasan yang diuji setiap bulan tidak berbunyi, bekalan air terhenti, sistem komunikasi tidak berfungsi dan penduduk yang ingin menyelamatkan diri tersekat dengan pelbagai sekatan yang diletakkan di tengah jalan raya. Ia menyebabkan ada penduduk terperangkap dalam kereta yang terbakar dan lebih 100 orang terjun ke dalam lautan Pasifik. Gambar yang diambil pada 9 Ogos menunjukkan Lahaina menjadi abu dan menurut Gubernur Hawaii, Josh Green, kerja pembersihan mungkin akan mengambil masa setahun dengan menelan belanja 1 bilion. Setakat ini, tiada kenyataan formal yang mengesahkan punca kebakaran ini berlaku dan seterusnya, teori konspirasi membabitkan kejadian ini mula dimainkan. Teori yang disebut-sebut sebagai konspirasi ini sebenarnya tidak boleh terus ditolak sebelum meneliti penerangan yang dibuat. Video dan gambar yang tersebar di media sosial mengenai punca kebakaran dahsyat di Lahaina telah didakwa disebabkan penggunaan teknologi DIU iaitu pancaran laser bertenaga tinggi. Penduduk juga menyatakan bahawa golongan elit dan kerajaan telah merancang kebakaran di lokasi terbabit untuk kepentingan tersendiri. Tambahan lagi, syarikat-syarikat terkenal seperti BlackRock dan Vanguard pernah cuba membeli tanah-tanah milik penduduk asal di Maui sebelum ini. Lokasi strategik Lahaina yang terletak di berhampiran pantai adalah bernilai berbilion dolar dan penduduk asalnya berkeras mempertahankan tanah-tanah di situ. Pihak berkuasa memberitahu bahawa punca kebakaran adalah disebabkan perubahan musim, iaitu kekurangan taburan hujan, suhu yang panas ditambah dengan angin yang kuat disebabkan ribut taufan Dora. Kebanyakan agensi berita-berita antarabangsa terus menidakkan apa yang dinyatakan sebagai teori konspirasi walaupun ada kenyataan dari penduduk yang menyaksikan sendiri apa yang berlaku. Sebenarnya, konsep teori konspirasi dipopularkan oleh CIA untuk menghentikan daripada masyarakat awam terus mempersoalkan sesuatu peristiwa yang berlaku. Terdapat pelbagai kemusykilan yang dilihat dari bukti yang tinggal dan amat mencurigakan seperti yang direkodkan oleh beberapa individu. Apa yang lebih mencurigakan apabila ejen-ejen hartanah berpusu-pusu mendekati penduduk Lahaina untuk membeli tanah mereka selepas tragedi. Penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan putus bekalan asas juga memberitahu bantuan daripada pihak kerajaan yang sepatutnya ada tidak seperti diharapkan. Di Kepulauan Hawaii juga terletaknya pangkalan tentera laut besar milik Amerika Syarikat iaitu Pearl Harbor, akan tetapi tiada pertolongan dari pihak terbabit. Manakala industri pelancongan di lokasi berhampiran tragedi aktif seperti biasa, seperti tiada apa yang berlaku. Ekonomi di Pulau Maui, Hawaii adalah majoritinya bergantung kepada aktiviti pelancongan. Selain itu, pada bulan Januari 2023,
berlangsung satu konferens yang membincangkan pelan untuk menukar keseluruhan Pulau Maui menjadi bandar pintar. Apa yang terjadi seperti kebetulan, tetapi kebetulan yang dirancang rapi oleh pihak tertentu. Kebakaran di Lahaina ini dianggap sebagai kebakaran hutan atau wildfire, akan tetapi jelas dari apa yang dilihat, ianya tidak seperti kebakaran biasa. Kebanyakan rumah yang terbakar ialah penduduk kelas pertengahan dan rumah-rumah golongan kaya tidak terlibat. Apa yang dilihat dari gambar dan video menunjukkan api kebakaran membakar rumah-rumah tempat tinggal penduduk dan meninggalkan abu putih, tetapi hutan serta pokok di sekeliling tidak terbakar. Gambar-gambar juga menunjukkan banyak kereta yang terbakar dan kebakaran hutan yang ekstrim boleh mencecah suhu 1200 darjah Celsius. Kereta juga dilihat terbakar sepenuhnya sehingga aluminium mencair. Untuk rekod sains, aluminium cair pada suhu 600 hingga 700 darjah Celsius. Akan tetapi, kaca tingkap kereta memerlukan suhu yang sangat tinggi, iaitu sekitar 1700 darjah Celsius untuk cair, dan kebanyakan kereta yang terbakar dengan tingkap yang sudah cair. Agak pelik apabila tiada satu pun kereta-kereta yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan yang pintunya terbuka, seolah-olah kesemua penumpang yang melarikan diri sempat menutup kereta mereka walaupun dalam situasi yang cemas. Terdapat juga gambar menunjukkan objek-objek berwarna biru seperti payung dan kereta yang langsung tidak terbakar. Terdapat video diambil menunjukkan kereta terbakar teruk walaupun persekitaran sekelilingnya langsung tidak terjejas. Pada 2018, satu kebakaran besar berlaku di California setelah lebih 10,000 rumah musnah, mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kebakaran di Maui kali ini kerana kebakaran memusnahkan kebanyakan rumah tetapi bukan hutan-hutan di sekeliling. Kebakaran di California ini dikaitkan dengan syarikat Pacific Gas and Electric Company (PG&E) dan Rothschild Inc. yang mahu membina landasan kereta api laju di kawasan tersebut. Antara bukti yang boleh dianggap kebakaran disebabkan Liu ialah corak pembakaran yang mencurigakan, sasaran yang tepat iaitu boleh menyasarkan lokasi atau objek tertentu. Tiada punca penyalaan api di struktur sekeliling kawasan terbakar. Pada 9 September 2023, satu gempa bumi telah melanda Morocco dengan skala 7.2 magnitude membunuh lebih 2,000 orang. Gempa bumi melebihi skala 7 magnitude ialah sangat kuat dan saintis menyamakan gempa bumi Morocco seperti letupan daripada 25 bom nuklear. Gempa bumi di Morocco bakal merubah teori yang diguna pakai para saintis kerana ia berlaku sejauh 400 km dari garisan sepadan tektonik plate Afrika dan Eurasia. Penduduk juga ada menyatakan melihat satu cahaya terang di langit sebelum gempa bumi terjadi. Projek Ketenteraan Amerika Syarikat. Bayangkan sebuah negara memiliki satu senjata yang boleh memusnahkan kesemua satelit pengintip musuh sekaligus. Tentunya negara tersebut boleh menggerakkan aset ketenteraan dengan mudah tanpa dikesan. Ia tentunya boleh digunakan untuk serangan mengejut. Senjata yang disebut ini mampu menghasilkan kumpulan awan elektron bertenaga tinggi yang bergerak sepantas cahaya. Fasiliti hub terdiri daripada 180 antena untuk menghantar signal ke lapisan ionosfera yang berada di ketinggian antara 48 km sehingga 965 km dari paras laut. Lapisan ionosfera mempunyai gabungan elektron dan ion dalam bentuk plasma. Kehidupan di bumi bergantung kepada perlindungan yang diberi oleh lapisan ionosfera yang menghalang radiasi berbahaya matahari. Lapisan ionosfera memainkan peranan penting bagi menghantar signal radio kerana ianya memantulkan kembali gelombang radio ke bumi. Wi-Fi, telefon pintar dan aplikasi pengesan lokasi bergantung kepada gelombang radio. Satelit juga banyak berada di lapisan ini. Apabila diaktifkan, ia dapat menghasilkan gelombang radio bertenaga tinggi ke lapisan ionosfera. Transmitter hub menghasilkan 960 kW tenaga radio frekuensi dalam bentuk pancaran dan menyebabkan elektron di lapisan ionosfera bergesel dan menjadi panas. Pihak kerajaan Amerika Syarikat menyatakan
hub ialah hanya untuk tujuan kajian sains, akan tetapi ianya adalah fasiliti pertahanan ketenteraan paling hebat di dunia. Kita banyak mendengar dan membaca di internet mengenai hub yang dianggap sebagai prototipe sistem persenjataan ala Star Wars, boleh mengawal cuaca, alat untuk persiapan New World Order untuk mengambil alih dunia dengan menghasilkan holografi image di langit, dan ada yang menyatakan ianya adalah sebahagian daripada sistem pertahanan bumi dari makhluk asing. Menurut pihak tentera Amerika Syarikat, antara tujuan hub ialah untuk menghasilkan fenomena alam dengan skala kecil. Akan tetapi, kenyataan formal daripada pihak kerajaan sering bercanggah dan sengaja mengelirukan orang awam, menyebabkan ada di kalangan penyelidik sains menyatakan teknologi hub ini sememangnya disalahguna. Salah satu faktor utama ialah lokasinya yang tersembunyi dan di kawasan yang sangat sunyi. Pihak terlibat menyatakan kajian yang dilakukan di kawasan langit tertentu tidak akan tersebar ke kawasan lain, tetapi ianya tidak benar kerana sememangnya terdapat kesan kesihatan daripada radiasi gelombang radio dan elektromagnetik. Oleh itu, hub semestinya adalah sebahagian daripada konspirasi jahat yang diadakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Semasa tahun 1950-an, mengawal cuaca adalah sesuatu yang mustahil dan sains fiksyen. Tetapi di penghujung tahun 1970-an, ianya adalah sesuatu yang pasti, malah ianya adalah subjek di bawah pemantauan undang-undang antarabangsa. Anmod Convention ditandatangani pada tahun 1977 untuk mengelak mana-mana negara menggunakan teknologi memanipulasi proses semula jadi alam yang boleh mengakibatkan gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Pihak PBB pastinya membuat undang-undang tersebut kerana mengetahui adanya pihak yang mempunyai teknologi berbahaya seperti itu. Sebenarnya, pelbagai eksperimen pelik telah dilakukan sejak tahun 1960-an oleh pelbagai pihak ke atas lapisan ionosfera, seperti meletakkan bahan kimia tertentu untuk mengkaji kesannya. Israel pernah mencadangkan meletakkan bakteria E. coli di lapisan ionosfera untuk mengkaji sama ada bakteria tersebut boleh hidup. Pada tahun 1970-an, teknologi pemilihan awan sudah berjaya dilakukan. Pada tahun 1996, projek Popeye dilakukan semasa Perang Vietnam untuk memanjangkan tempoh hujan monsun untuk mematahkan pergerakan pihak musuh. Malah pada tahun 1997, sebuah syarikat dari Rusia telah menawarkan kepada Malaysia satu teknologi untuk menghasilkan taufan bagi menghilangkan jerebu. Saintis mendapati gempa bumi memberi kesan kepada lapisan ionosfera. Oleh itu, mereka percaya sekiranya situasi diterbalikkan, iaitu membuat perubahan pada lapisan ionosfera tersebut, maka gempa bumi boleh dihasilkan. Hub adalah fasiliti yang mampu menjana kekuatan tinggi bagi radiasi yang memanaskan lapisan ionosfera, seterusnya mengakibatkan gempa bumi dan taufan. Teknologi hub bukan sahaja dapat memanaskan ionosfera, malah boleh menyebabkan lapisan itu bocor dan kawasan yang terlibat akan menghadapi gangguan ekosistem seperti merosakkan tanaman akibat tiada perlindungan dari radiasi matahari di atmosfera. Ia seperti senjata strategik sulit untuk tujuan merosakkan ekonomi musuh. Bukti saintifik ketika ini menunjukkan hub sepenuhnya beroperasi dan boleh menyebabkan hujan, kemarau, gempa bumi dan taufan. Dr. Rosalie Bertel, seorang saintis dihormati, menyatakan saintis Angkatan Tentera Amerika Syarikat membuat kajian untuk menggandakan kekuatan ribut dan melencongkan wap air dari sungai di atmosfera supaya terjadinya kemarau atau banjir besar. Beliau juga menyatakan hub akan mengeluarkan kilatan cahaya yang ganjil seakan kilat yang terang ketika gelombang ELF dipancarkan. Pada 12 Mei 2008, muncul kilatan cahaya terang di langit China yang dikatakan sama juga berlaku di Aceh, Indonesia sebelum berlakunya tsunami besar tahun 2004. Banjir besar di Pakistan turut mencurigakan para pengkaji dan saintis kerana jumlah isi padu hujan adalah seperti monsun yang berkuasa turbo. Satu laporan yang ditulis oleh pegawai tentera Amerika Syarikat menyatakan bahawa pihak aero angkasa Amerika Syarikat akan dapat mengawal cuaca jika mempunyai teknologi paling canggih dan meneruskan penyelidikan dalam bidang tersebut seperti dalam penggunaan frekuensi elektromagnet. Contohnya, jika dapat menghasilkan ribut taufan dengan kekuatan seperti 10,000 biji bom hidrogen, ia pasti dapat menghancurkan musuh serta-merta. Penyelidikan hub adalah seolah-olah sains yang di luar kawalan atau sistem senjata rahsia yang memusnahkan kehidupan. Walaupun ada yang menyatakan tujuan hub semata-mata untuk penyelidikan, hakikatnya ia masih lagi sangat berisiko dan mempunyai terlalu banyak kesan buruk.
Isu pemanasan global atau perubahan cuaca mungkin hanya adalah satu kelebihan digunakan pihak tertentu untuk menidakkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dilabel sebagai hanya konspirasi, sedangkan banyak fenomena alam yang akhir-akhir ini seperti sengaja dibuat. Kemampuan Hubble menjana tenaga yang besar melalui pancaran laser adalah menggerunkan. Penyelidikan dan eksperimen sains juga boleh menyebabkan implikasi yang tragis kepada kehidupan di bumi, seperti mereka cipta alat untuk kemusnahan besar-besaran yang menyebabkan kesengsaraan berpanjangan. Adakah manusia telah mencapai tahap teknologi tertinggi di mana akhirnya hanya mendatangkan pengakhiran tamadun manusia? Tiada lagi apa yang terselindung dari pembinaan Hubble kerana kita dapat membaca dan memahami dari tulisan manuskrip sejarah jelas menunjukkan ianya dibangunkan hasil idea Nikola Tesla 100 tahun dahulu.